inilah dia Suzuki SV650, salah satu daripada 6 model yang telah dilancarkan Suzuki Malaysia dan bakal disertai oleh Suzuki Hayabusa JSX-S 1000, okay, dan juga Suzuki V-Strom 150 ST. So kita fokus video kali ini pada Suzuki SV650. So sedikit info, motor ni datang dengan enjin 645cc, V-twin 90 darjah yang menghasilkan sekitar 72 horsepower dan juga 64 Nm torque. Jadi dari segi aspek kuasa, ini merupakan enjin yang sememangnya sangat-sangat popular. Dan sebenarnya enjin ni adalah enjin yang sama sejak Suzuki perkenalkan SV650 pada, tak silap saya, pada 1999. Cuma penambahbaikan yang dilakukan adalah enjin ni datang dengan twin spark, iaitu 2 spark plug lah. Okay, so depan kita ada kaliper Tokiko 4 piston, kaliper axial Tokiko, dipadankan bersama dengan chakra brake 290mm berkembar kiri kanan. Belakang kita ada kaliper 1 port atau 1 piston yang dipadankan bersama chakra brake 240mm. Kita ada exhaust yang memang ni agak bulky. Sebenarnya kalau ikutkan exhaust ni, rekat dia sama dengan apa yang terdapat pada GSX-S 750. Okay, so fork depan 41mm, non-adjustable, so tak boleh adjust. Tapi belakang boleh adjust preload 7 peringkat atau 7 level. So all in all, dia punya suspension system tu masih lagi cukup-cukup baik seperti model terdahulu. Dan of course kalau boleh nampak pilihan warna kerangka steel trellis ni cukup-cukup ikonik. Okay, dengan warna merah tu ala-ala macam monster sikit lah. Alright, so tayar depan belakang dia pakai Dunlop Road Smart. So pada saya, model-model Suzuki lain seperti GSX-S 750, V-Strom 650 ST dan juga Gixxer 1000R, semuanya datang dengan tayar Bridgestone. Tapi pada SV650 datang dengan tayar Dunlop. Okay, so apa yang saya nak cuba buat sekarang ni, kita nak start dan dengar dulu bunyi enjin V-twin iconic SV650. Alright, nice. Okay, tak cakap banyak, jom kita ride. So benda pertama yang korang lebih nampak kat sini adalah penggunaan screen digital LCD. Dia bukan juga TFT. Okay, so kalau ikutkan dia punya digital LCD tu sama lebih kurang macam GSX-S 750 lah. Cuma perbezaan paling ketara kat sini adalah kalau di bahagian handle ni korang perhatikan tak ada butang mode, disebabkan motor ni memang tak ada sangat ciri elektronik kecuali low RPM assist dan juga ABS. So beza dengan yang model GSX-S 750, V-Strom, korang tak boleh adjust traction control. Memang tak ada traction control pun. Yang hanya ada ABS dengan low RPM assist. Okay, riding mode pun tak ada. So tapi info kat depan ni pada saya memadai lah. And then digital LCD kira okey. Tak adalah analog meter, nampak dah juga modern kan. Kita ada range minyak kat sini, kita ada fuel gauge, kita ada odometer, kita ada jam. Okay, kita ada gear indicator, and then kita ada indicator radiator. So all in all, info tu sebelengkap dan senang nak tengok. Alright, so jom, hari ni hari kita nak pulang SV650 ni, jom. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya nak explain sikit apa tu low RPM assist. So sekarang kita berhenti. Okay, kita masuk gear N, neutral. Okay, dia fungsi low RPM assist ni, dia membantu motosikal nak bergerak waktu lepas clutch. Okay, korang tak perlu pulas tapi dia dah pergi dulu. So fungsinya kat sini dia bantu daripada motosikal korang tiba-tiba mati tengah jalan, mati di traffic light dan sebagainya. Okay, dia masuk gear 1. Saya tak perlu throttle. Lepas clutch dia dah jalan dah. Okay, so pada saya, walaupun nampak remeh, tapi sebenarnya ciri tu sangat-sangat membantu sebenarnya. Sebab kadang-kadang ialah ada masa kita macam
salah bajet main clutch dan sebagainya. So dengan adanya fungsi low RPM assist tu, benda tu tak berlaku lah. So seperti yang saya terangkan di awal video, motor ni datang dengan enjin 645cc V-twin 90 darjah yang menghasilkan sekitar 72 horsepower pada 8500 rpm dan juga 64 Nm torque pada 6800 rpm. So kalau kita bercakap tentang aspek kuasa, dia berada dalam kumpulan yang segmen yang sama dengan Yamaha MT-07. Tapi beza dia, Yamaha MT-07 dengan enjin CP2 tu, dia punya enjin tu menghasilkan bunyi yang lebih deep, lebih bass, lebih thumpy. Yang tu yang saya suka tu. Now, motor ni datang juga dengan tangki 14 liter. So pada saya, tangki 14 liter tu memangnya menjadikan SV650 ni sebagai motosikal yang sangat-sangat sesuai untuk kegunaan harian dan juga ride di hujung minggu. Tapi kalau orang tanya sama ada sesuai tak untuk buat long distance riding, okey, bukan tak sesuai, boleh, okey, dengan power yang dia ada. Cumanya tempat duduk dia tu agak nipis. So riding ergonomics dia pada saya lebih memfokuskan untuk daily riding berbanding untuk long distance. Tapi dengan tangki 14 liter, dengan riding ergonomics yang menegak, okey, pada saya tak ada masalah untuk korang ride ke tempat-tempat yang jauh beberapa ratus kilometer. It won't be an issue lah. Cumanya bahagian punggung tu akan rasa sedikit kematu lah lepas dah 100 km ke macam tu. Bezanya korang kena banyak berhenti lah. Itu je. Tapi motor ni yang pasti memang sangat-sangat fun lah. Sebabnya dia punya tempat duduk, kaki tu dia agak slim ruang dia. Jadi korang boleh kepit motor, and then dia buatkan perasaan menunggang tu lebih confident. Now, motor ni memang dari aspek elektronik memang agak ketinggalan, kecuali adanya low RPM assist dengan ABS. Tapi kalau tanya saya, specs tu atau spesifikasi tu, dia tak menentukan sama ada motor tu bagus atau tidak. Sebab bagi saya, SV650 ni, daripada model terdahulu yang saya dah test sebelum ni, sememangnya dia adalah sebuah motosikal naked yang, macam nak cakap, you can never go wrong lah. Kalau misal kata korang mencari sebuah motosikal naked dalam pasaran, tapi korang tak tahu nak ambil motor apa, dan bajet korang tak tinggi mana, alright, saya memang suggest SV650 ni. Lagi-lagi kalau korang merupakan rider yang baru nak merasa big bike daripada 250cc atau 150 misalnya. Sebab kuasa dia tak terlalu overwhelm, okay, just nice, it's fun. Saya tak bohong bila saya cakap motor ni memang sangat-sangat best untuk ditunggang. Oh, pick up dia. Alamak, bestnya lah. Dia motor ni buat saya rindu saya punya Aprilia Shiver. Dan apa yang paling, dari segi aspek rekaan juga, dengan lampu bulb bukan LED, okey, masih lagi menggunakan bulb di depan. Dengan sehingga kini Suzuki masih mengekalkan rekaan lampu bulat tu. SV650 ni sememangnya membawa pelbagai memori lah. Sebab it's actually SV650 ni, kalau tanya saya, memangnya antara idaman semua orang. Sebabnya rekaan dia yang cukup ikonik, yang klasik, yang seakan-akan retro, and then
tak banyak perbezaan dengan model terdahulu. Enjin masih lagi enjin sama yang dia guna pakai secara kasarnya pada 1999. Cuma telah dikemas kini lebih refine, lebih lancar. Okay, Suzuki tak perlu buat banyak pun sebabnya sejak SV650 ni dilahirkan, sememangnya enjin tu sangat-sangat layan. Memang best lah. Memang best. Itu je perkataan mudah yang saya boleh cakap sekarang ni. So sekarang kita try mencelah. Alamak, rapat pula kereta ni. Okey. So kalau banding dengan model yang bersesaran yang lebih tinggi, dia punya abang dia GSX-S 750, yang tu menghasilkan sekitar 112 horsepower. Okay, so dari segi aspek kuasa, yang tu mungkin terlalu overwhelm bagi setengah individu yang baru nak merasa big bike. Jadi SV650 ni merupakan satu loncatan yang relevan lah daripada motosikal 250cc ke bawah. It's fun. Jangan silap, walaupun 650cc, tapi power dia memang ada. Sekali korang pulas je, memang pick up dia naik dengan cepat. So memang dia rasa macam a proper naked bike. Yang tu yang saya suka sangat tu. Saya tak tahu mana datang power tu, tapi pulas je datang, pulas je muncul. Alamak. So bagi yang tertanya berapa harga bagi Suzuki SV650 ni, harga dia sekitar 37,000. Jadi dia dalam lebih kurang 3,000-4,000 lebih rendah daripada GSX-S 750 lah. Okay, dan mungkin korang akan rasa lebih baik angkat GSX-S 750 kan, sebab perbezaan dia berapa ribu je lah. Pertama-tama lagi kalau ambil loan, ada betulnya kat situ. Cuma beza dekat sini macam saya cakap tadi, yang tu horsepower dia sekitar 112, yang ni 72. So mungkin GSX-S 750 tu power dia terlampau overwhelm, terlalu mengejut bagi korang yang baru nak upgrade ke big bike. Okay, so saya lebih recommendkan SV650 ni lah. Dan yang bestnya, motor ni adalah CBU Jepun. So bukan pasang kat sini, tapi CBU Jepun. Jadi korang dapat teknologi Jepun yang sangat-sangat baik. Cumanya saya tak kisah tentang dia punya screen LCD digital tu. Semuanya saya harap model atau generasi seterusnya SV650 ni datang dengan lampu LED sekurang-kurangnya. Saya tak ada masalah dengan dia punya penggunaan fog teleskopik 41mm kat depan tu. Walaupun non-adjustable, tapi saya rasa dia agak stiff. Jadi tunggangan tu cukup baik. Cuma suspension belakang, shock kat belakang tu agak lembut. Tapi pada saya itu bukan satu isu, sebabnya memang SV650 selama ni dia punya suspension belakang tu sentiasa lembut. Jadi dalam sesetengah keadaan tu, terutamanya dalam bandar, dia membuatkan tunggangan tu lebih baik lah.
Cumanya untuk long distance tu mungkin agak terasa lah bumpiness tu kan. Tapi dalam bandar no problem. Macam sekarang ni saya ride dalam Subang memang tak ada masalah. Lagi fun ada. Apa lagi aspek yang saya tak berapa berkenan sebab kebanyakannya sekarang ni saya cerita yang benda-benda yang saya suka. Saya rasa tempat duduk dia salah satunya agak nipis cushion dia tu. So kalau boleh tebalkan lagi, pada saya lebih selesa lah. Okay. Apa lagi, saya tak kisah dengan paparan skrin digital depan ni sebab pada saya tu dah cukup moden. Mungkin orang akan kata kenapa tak pasang TFT kan. Tapi yalah, kita kena faham untuk Suzuki mengekalkan harga sekitar yang 37,000 tu, kalau dengan pasang TFT bagai riding modes atau traction control, memang harga naik lah. Okay. Buat masa ni saya rasa SV650 tak perlukan teknologi seumpama tu atau ciri elektronik lain. Apa yang ada sekarang ni, yang pentingnya ABS, low RPM assist tu dah cukup-cukup memadai. Pertukaran gear change tu, Allah, sedapnya lah. Smooth, tak ada rasa kasar. Okay. Setiap kali tukar gear dengan turun gear tu memang rasa macam layan lah. So kita nak ke Glen Mary. Dan walaupun tayar ni dia tak datang dengan tayar Bridgestone seperti model JSX-R50, V-Strom 1050XT tapi saya rasa tayar dalam blok ni stok hilang ni memang dah cukup baik. Tak ada komplain setakat ni. Saya dah bawa hampir seminggu, hampir setiap hari saya bawa. Memang braking wise dia sedap. Side mirror ni pun pada saya cukup besar lah. Okay. Tapi saya rasa macam terlampau besar pun ada. Mungkin, tapi itulah, dengan SV650 ni kebanyakannya pemilik akan tukar ke bawaan mirror supaya nampak lebih, apa tu, nampak lebih cafe racer-ish sikit lah. Nampak garang lah juga. Saya rasa kalau bukan sebab saya ada orang rumah yang mana saya perlu pertimbangkan motosikal yang selesa untuk pilihan, saya memang angkatlah SV650. Sebabnya dia, saya suka motor yang boleh saya guna untuk daily ride, yang ada power bila perlu, yang tak terlalu overwhelm. Okay. Tapi yelah, macam saya cakap, kalau korang nak bawa orang rumah atau pilihan kat belakang, dia agak kurang selesa lah. Sebab it's a naked bike. Macam biasa naked bike, tempat duduk pilihan tu agak kurus. Okay, so mungkin agak kurang selesa untuk nak bawa pasangan dan sebagainya. Pada saya memang Suzuki SV650 ni tak ada apa yang boleh nak komplain sangat. Okay, dia dah berada dalam pasaran untuk cukup-cukup lama.
Enjin pun tak banyak sangat perubahan, kecuali penggunaan twin spark atau dua spark plug. Minyak jimat, tangki 14 liter cukup besar bagi sebuah motosikal 650cc dengan 72 horsepower. Sebab motor lama saya, Aprilia Shiver, tangki hanya 12-13 liter. Itu enjin 750cc, horsepower juga berada pada 95. So yang tu pun agak telan minyak. Banding dengan yang ni, saya dah bawa 3 hari baru turun 3 bar. Boleh pergi lagi 160 km, plus minus 10 km. So memang tak boleh nak komplain banyak. It's a very very good bike, especially untuk korang yang nak rasa atau nak mula belajar, nak mula-mula nak berjinak dengan motosikal big bike. Dia very lightweight. Sebab motor ni kalau sekali dengan minyak, berat dia sekitar 200 kg. Okay, mungkin korang akan rasa yang okay, 200 kg tu agak berat. Okay, kalau banding dengan motosikal lain dalam kelas dia, dia tak terlalu berat, dia tak terlalu ringan. Okay, just nice. Tak ada apa yang nak dikomplain. Bunyi tu sedap lah. Bunyi V-Twin yang sangat-sangat ikonik pada SV650. Sayangnya dah nak pulang dah motor ni. Pada saya dalam setakat ni, dalam banyak-banyak motor yang saya dah review dari Suzuki Malaysia, sebelum tu saya nak cakap terima kasih Suzuki Malaysia sebab memberi kepercayaan kepada motormelaya.net kepada saya untuk menguji. Setakat ni kita dah test 4-5 model Suzuki Malaysia, kecuali Suzuki Katana. Alright, so and then saya juga looking forward peluang untuk menguji Suzuki Hayabusa baru, Suzuki V-Strom 150 XT, dan juga Suzuki GXXS 1000. Itu antara 3 model baru yang telah pun dilancarkan selepas 6 model yang dilancarkan sebelum ni. So kita pun dah sampai. Okay bang, masih. Ni dia. Kita pergi pulang dulu. So inilah dia Suzuki SV650. Okay, seperti biasa untuk maklumat lebih terperinci, lari www.motormelaya.net. Dan jangan lupa like, share dan subscribe video ni sebab ada banyak lagi video yang dibawakan untuk korang. Jadi itu saja. Assalamualaikum.